Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat, mudah rezeki dan lancar semuanya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hikamul Athaiyah li Ibni Atha'illah As-Sakandari rahimahullah. Disyarah oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi rahimahullah. Jadi ini saya baca cepat aja, nggak perlu kita baca detail. Nanti insya Allah detailnya ketika kita memasuki bab hikmah-hikmah, mulai dari hikmah yang pertama sampai selesai. Ini sepintas saja untuk mengenal tentang kehidupan Syekh Atha'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya Hayatu Bni Atha'illah At-Tasawufiyah. Bagaimana kehidupan Syekh Atha'illah di bidang tasawuf. Kaifa bada'at hayatuhu tasawufiyah. Bagaimana beliau memulai memasuki dunia tasawuf. Nasya'a Ibnu Atha'illah mungkiran ala sufiyah. Jadi Ibnu Atha'illah ini memang awalnya beliau seorang yang anti tasawuf. Beliau mengingkari kepada kaum tasawuf. Wa ala ma yu'abbiruna anhu min ulumin wa azwakin bi hukmi bi'atihi wa saqafatihi al-fiqhiyah al-mutaqayyidati bi dhahirin nususi syar'iyyah. Jadi beliau ingkar kepada orang sufi, beliau ingkar kepada ibarat-ibarat mereka, ungkapan-ungkapan mereka berupa pengetahuan tentang zuk wajdan. Ya, karena memang tasawuf itu kan pembahasan tentang hati, penuh dengan rasa, kajian rasa. Syekh Atha'illah anti. Bihukmi bi'atihi wa saqafatihi al-fiqhiyah. Itu memang didasari karena pengetahuan beliau di bidang fikih, di mana kajian fikih tentu sangat berkaitan dengan nas-nas syar'i. Setiap permasalahan yang kelihatan bertentangan dengan nas itu nggak boleh dipercaya. Ya, beliau melihat sepintas tasawuf itu bertentangan, makanya beliau anti. Wallati la tusighu tasawuf min haitsu huwa ilmun li ahkamil batin. Karena pada dasarnya juga tasawuf itu membahas tentang ilmu-ilmu batin, beliau anti. Faqad qana jadduhu liwalidihi ahadu fuqaha'i asrihi al-munkirin ala sufiyah asyaddal inkar. Dan kakek beliau, kakek di pihak bapak juga, bapak dari bapak beliau, yaitu salah satu ahli fikah di zamannya, beliau juga masuk kepada orang yang ingkar terhadap kaum sufi, bahkan asyaddal inkar, sangat ingkar. Ya. Kan sebelumnya Syekh Atha'illah pengen seperti kakek beliau yang alim di bidang fiqh, beliau juga pengen. Kakek beliau seorang yang ingkar kepada tasawuf, Syekh Atha'illah juga terpengaruh, beliau ingkar kepada ahli tasawuf, artinya beliau anti tasawuf. Wa mimman kana yang yungkiru alaihim Ibnu Atha'illah minas sufiyah Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Di antara orang yang diingkari oleh Syekh Atha'illah yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi, di mana Syekh Abu Abbas Al-Mursi kemudian hari nanti akan menjadi guru beliau. Beliau bersama Syekh Abbas ini selama 12 tahun. Awalnya beliau anti banget dengan Syekh Abu Abbas. Asyharu sufiyatil Iskandariyati fi asri. Sementara Syekh Abbas Al-Mursi ini sufi terkenal di Iskandariyah pada masanya. Lakin hadhil qusumah wa hadzal inkar asara fi nafsi iddatan khawatira. Jadi ketika beliau ingkar, menentang terhadap Syekh Abil Abbas Al-Mursi ini, semacam perdebatan itu, keingkaran beliau itu membekas di hati beliau. Jadi beliau merasa tidak enak. Ja'alathu yuhasibu nafsah. Keingkaran beliau itu menyebabkan beliau jadi memikirkan tentang diri beliau. Wa idza bihadhil muhasabah tashtaddu wa ta'nifu. Jadi makin beliau pikirkan makin mengacaukan hati beliau. Wa idza bihi yahisu min nafsi azimatan syadida. Beliau merasa ketidakenakan. Khasya ma'aha ayyakuna mungkiran ala syekh bighairi haq. Beliau khawatir jangan-jangan beliau mengingkari dengan cara yang salah. Atau barangkali beliau merasa jangan-jangan Syekh Abbas yang beliau ingkari justru dalam kebenaran. Begitu pikir beliau.
Wa idza walidza indafa'a bisyiddah ila majlis Abi Abbas. Karena itu beliau terdorong justru pengen datang kembali bertemu Syekh Abbas ini. Liyatabayyana ma idza kana muhikkan fi inkarihi wa khusumatihi am laisal amru kadzalik. Jadi beliau pengen mencari kejelasan. Benar enggak keingkaran beliau tadi atau tidak? Apakah beliau telah mengingkari Syekh dengan cara yang salah atau bagaimana? Ini beliau tawadhu juga, enggak takabur berarti kan? Wa ba'da hadzal liqa' iqtana'a Ibnu Athaillah bi Abi Abbas Al-Mursi wa aqarra bi ilmihi wa fadli. Jadi sesudah pertemuan ini, jadi kisah awalnya beliau ingkar, kemudian beliau merasa tidak enak, kemudian datang kembali bertemu dengan Syekh Abu Abbas. Jadi sesudah beliau bertemu dengan Syekh Abu Abbas, iqtana'a, beliau jadi tunduk gitu. Jadi bisa menerima dengan pandangan Syekh Abu Abbas. Wa aqarra bi ilmihi wa fadli. Ketika itu beliau jadi mengakui tentang pengetahuan Syekh Abbas, tentang keutamaan beliau. Ternyata beliau bukan tasawuf pura-pura, ternyata tasawufnya memang berdasarkan Quran dan Sunnah. Beliau bisa menjelaskan semuanya. Iqtana'a, Syekh Athaillah ini bisa menerima. Wa zahaba ma kana indahu min inkarin wan bahara aqluh bima sami'ahu min ulumil haqiqah. Jadi hilanglah apa yang ada di pikiran beliau dari keingkaran. Tadinya beliau ingkar, sekarang sudah mulai melemah, tidak mengingkari lagi. Wan bahara aqluh. Jadi wan bahara itu semacam apa namanya ya? Terbengong beliau, terbengong. Jadi merasa luar biasa dengan apa yang beliau dengarkan dari Syekh Abbas berupa ilmu-ilmu tentang hakikat. Karena orang tasawuf orang yang membahas hakikat. Jadi beliau jadi merasa luar biasa sekali. Summa tara'at ala Ibni Athaillah halatun min halatil wujudanil khassah. Kemudian datang kepada Syekh Athaillah ini satu kondisi kebatinan. Min halatil wujudan, beliau merasa ketidaknyamanan dalam hati beliau. Wahya halatun min halatil qalaq, semacam kegoncangan. Beliau merasa tidak nyaman, pikirannya kok jadi gundah begini. Jadi merasa gundah, la jadari kunhahu. Jadi kegundahan itu beliau enggak tahu hakikatnya. Wala ya'rifu sababahu, beliau enggak tahu apa penyebab kok beliau jadi enggak tenang perasaannya. Wa hakadza lam yajid Ibnu Athaillah buddan min ayyal taji'a ila Allah li ajzihi wa qusurihi. Jadi sesudah kejadian itu beliau merasa ada perasaan tidak enak, ketidaknyamanan, tapi beliau enggak tahu penyebabnya apa. Kemudian Syekh Athaillah itu enggak mengetahui, enggak ada cara lain untuk menghilangkan kegundahan itu melainkan dengan cara berlindung kepada Allah. Beliau mengaku kelemahannya, keterbatasannya. Bahwa lam yatawassal bi ilmihi wa fiqhi ila ma fihi ghina'u qalbih. Dengan pengetahuan beliau dan pemikiran beliau tidak sampai. Tidak mengetahui cara untuk menghilangkan kegundahan yang ada di hati beliau tadi. Bagaimana caranya? Kok saya enggak nyaman, enggak tenang, penyebabnya enggak tahu. Wa min sama faqara fi ayyauda ila Syekh Abil Abbas maratan ukhra. Karena itu beliau berpikir beliau akan kembali bertemu Syekh Abbas lagi, pengen bertemu sekali lagi. Fa huwa rajulun arifun billah wa bi turuqis sama. Syekh Abbas itu seorang laki-laki yang arif billah wa bi turuqis sama. Beliau paham tentang jalan-jalan langit, begitu ungkapannya. Jadi beliau merasa kalau Syekh Abul Abbas ini memang seorang yang mengenal Allah, mengenal jalan langit. Wa yumkinu ayat takhidahu masalan a'la. Jadi bisa saja Syekh Athaillah menjadikan beliau sebagai teladan. Wa huwal wahidul ladzi yabdu annahu qadirun ala izalihi humumahu wa hawajisah. Jadi Syekh Athaillah merasa kalau Syekh Abbas ini satu-satunya orang yang mampu menghilangkan kegundahan beliau, yang mampu menghilangkan hawajisah, segala pikiran-pikiran yang kacau tadi yang beliau enggak tahu penyebabnya. Beliau merasa ini Syekh Abbas ini bisa mengobatinya. Akhirnya beliau datang kembali kepada Syekh Abbas. Wa ba'da hadzal liqa' bi syaikhihi tahawalat halatul qalaqin nafsi al-mubham ila halatin minal istiqrarin nafsi. Sesudah pertemuan ini, pertemuan ketiga dengan Syekh beliau, jadi keadaan kacau tadi, halakul qalaq, kegundahan, ketidaknyamanan jiwa beliau yang mubham, yang beliau tidak tahu penyebabnya, berubah menjadi satu keadaan kedamaian, istiqrar nafsi. Beliau menjadi damai. Nah, mulai sejak itulah beliau menjadikan Syekh Abdul Abbas ini sebagai guru beliau. Jadi singkat saja kita baca. Kemudian
Waqad sahiba Ibnu Athaillah, saya ambil yang pokok-pokok saja sebagai mukaddimah sebelum kita memulai masuk dalam hikmah-hikmah beliau. Saya kira ini penting supaya memberi semangat kepada kita bahwa Syekh Athaillah ini bukan orang yang tidak paham, bukan hanya asal-asal tasawuf, tapi tasawuf yang berdasarkan dalil yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Waqad sahiba Ibnu Athaillah Syekhul Mursi isnai asyara aman. Jadi beliau bersama Syekh Mursi ini selama 12 tahun. Wa talaqqa anhu at-tariqata syadzaliyah. Jadi beliau menerima dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi ini tarikat syadzaliyah. Di mana Abu Abbas Al-Mursi ini muridnya Syekh Sajili. Nah, jadi murid Syekh Sajili. Kemudian langsung aja hayatuhu sufiyan kamilani, kehidupan Syekh Athaillah sebagai seorang sufi yang sempurna. Wa hakadza asbaha Ibnu Athaillah ala yaday Syekhil Mursi sufiyan kamilan. Begitulah telah jadilah Syekh Athaillah ini melalui tangan guru beliau Al-Mursi tadi sebagai seorang sufi yang sempurna, wasilan ilallahi taala, sampai kepada Allah, arifan bihi, menjadi seseorang yang mengenal Allah. Wa ba'da hadza qama Ibnu Athaillah bidurihi kasufiyin. Sesudah itu mulailah Syekh Athaillah menjadi tokoh yang berpengaruh sebagai seorang sufi, mursyidin sebagai seorang mursyid. Wa qarrasa hayatahu lid-da'wa ila tariqillah tahdzibil muridin ala tariqati syadziliyati wa kana lahu fiha sya'nun ayu sya'nin. Kemudian beliau menghabiskan seluruh hidup beliau untuk mengajak kepada tarikat, kepada jalan Allah, untuk mendidik para murid melalui tarikat Syekh Syadzaliyah. Jadi ini yang penting sekali. Tentunya Syekh Athaillah di kemudian hari itu sangat berpengaruh dalam tarikat Syadzaliyah. Duruhu fi tarikat Syadziliyah. Ini pengaruhnya Syekh Athaillah dalam tarikat Syadzili. Jadi begini, karena tarikat Syadziliyah ini awal mula dipelopori oleh Syekh Sajili. Syekh Sajili ini beliau ketika meninggal tidak meninggalkan satu kitab apapun yang membahas tentang tasawuf. Hanya beberapa wejangan beliau, doa beliau, hizib-hizib beliau. Kemudian murid beliau Syekh Abu Abbas Al-Mursi juga beliau tidak mengarang kitab tentang tasawuf. Hanya berupa wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, hizib. Nanti di kemudian hari Syekh Athaillah lah yang mengumpulkan, yang pertama sekali mengumpulkan tentang ucapan-ucapan guru beliau, dan guru dari guru beliau dikumpulkan dalam kitab. Beliau mengarang banyak kitab membahas tentang tarikat Syadzili ini. Makanya beliau sangat pengaruh sekali. Tatalakhasu ta'alimu tariqati Syadziliyah allati yantami ilaiha sufina Ibnu Athaillah fi usuli khamsah. Jadi kesimpulan dari pengajaran tarikat Syadzili, tarikat yang Syekh Athaillah berada di dalamnya, itu pokok kesimpulan dari pendidikan yang ada dalam tarikat Syadziliyah itu kembali kepada 5 hal. Ini ajaran pokok tarikat Syadzili, ini penting banget. Jadi pokok mereka taqwallah fi sirri wal aliyah. Yang pertama harus takwa kepada Allah baik dikala sendiri ataupun di depan khalayak ramai. Jadi pegangan pokok bagaimana caranya supaya takwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah. Kemudian ittiba'us sunnah fil aqwali wal af'al. Bagaimana supaya mesti mengikuti sunnah Nabi dalam setiap perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan sunnah. Wal i'radu 'anil khalqi fil iqbal wal idbar, dan berpaling dari makhluk secara total, tidak bergantung sama sekali kepada makhluk. Jadi nanti semua hikmah-hikmah beliau yang ada dalam hikam ini tidak lepas dari 5 ajaran pokok ini. Waridha anillah fil qalil wal kasir. Bagaimana supaya kita rela terhadap Allah dalam keadaan sedikit dan banyak. Rela. Waruju' ilallah fis sarra'i wad dharra, dan kembali total kepada Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, tetap bergantung kepada Allah. Inilah ajaran pokok dalam tarikat Syadziliyah. Mereka enggak mengandalkan seorang sufi itu harus berpakaian compang-camping, berpakaian seperti pakaian sangat rendah sekali, enggak. Mereka itu menggunakan pakaian mewah segala macam. Karena yang pokok intinya takwa kepada Allah, mengikuti sunnah, kemudian berpaling dari makhluk, kemudian ridha terhadap segala ketentuan Allah, kembali kepada Allah dalam segala hal. Itu pokoknya. Nah, nanti makanya ketika beliau mengarang misalkan kitab Lataiful Minan, bagaimana dalam Lataiful Minan Syekh Athaillah membahas tentang iskatut tadbir wal ikhtiar. Bagaimana kita bahkan sampai nggak perlu kepada ikhtiar sama sekali.
kepada nggak perlu mengurus ini itu, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ada di dalamnya. Saya baca singkat karena ini mukadimahnya panjang banget, nanti teman bisa membaca sendiri. Walam yatruk Asyadzili musannafah fit tasawuf wala tilmidhuhu Abu Abbas Al-Mursi ini. Jadi Syekh Syadzili itu tidak meninggalkan karangan apapun dalam bidang tasawuf. Begitu juga murid beliau Abu Abbas Al-Mursi tidak meninggalkan. Wa kullu ma khalafahu jumlata aqwalin fit tasawuf. Jadi semua yang keduanya tinggalkan hanya sejumlah perkataan di bidang tasawuf. Wa ba'dul ad'iyah, sebahagian dari doa-doa dan hizib-hizib azab. Wa kana Ibnu Athaillah wa awwalu man jama'a aqwalahuma. Jadi Syekh Athaillah ini merupakan orang yang pertama mengumpulkan ucapan keduanya, wasayahuma, wasiat-wasiat keduanya, wa ad'iyatahuma, doa-doa keduanya. Beliau kumpulkan, wa tarajjama lahuma, beliau menulis biografi untuk guru beliau, memperkenalkan guru beliau. Fahafidha bidzalika turasat thariqat Asyadziliyah ar-ruhi. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Athaillah ini, beliau telah menjaga warisan tarikat Syadzili. Kalau enggak, tarikat itu bisa hilang, karena enggak ada kitab pegangannya. Jadi dengan masuknya Syekh Athaillah dalam tarikat Syadzili ini, beliau menguatkannya, menulis berbagai macam kitab. Walaulahu la dha'a hadzal turas. Kalau bukan karena Syekh Athaillah tentunya dan karena karunia Allah, hilang warisan tentang tarikat Syadzili, enggak ada yang tahu. Summakana ila janibi hadza awwalu man sannafa musannafatin kamilah fi bayani adabi thariqah Syadziliyah an-nadhariyah wal amaliyah. Kemudian ditambah lagi, Syekh Athaillah merupakan orang yang pertama mengarang musannafat, banyak karangan-karangan yang sempurna yang membahas tentang adab-adab thariqat Syadzili, baik di bidang pandangan atau di bidang praktek amalan sulukiyah. Wa min huna ja'at ahammiyatul balighatu fi thariqah wa ta'rif biha wa bi qawaidiha li kulli man ja'a ba'da. Jadi dari sini menunjukkan tentang kepentingan, tentang pengaruh beliau yang sangat luar biasa sekali untuk orang-orang sesudah beliau. Nah, ini langsung aja. Kemudian sedikit lagi kita langsung membahas tentang Syekh Ibnu Abbad Ar-Rundi, hayatuhu wa mu'allafatuhu. Jadi ini Syekh Abbad ini yaitu pensyarah hikam yang akan kita baca di beberapa hari kemudian. Kita lihat kehidupan Syekh Arandi. Nama beliau langsung, ismuhu. Yadhkurul mutarajjimun li Sufinal Andulusi anna ismuhu Muhammad ibnu Ibrahim ibni Abi Bakar ibni Abdullah bin Malik bin Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Yahya Asy-Syahir bi ibni Abbad. Jadi nama beliau, penulis biografi menulis bahwa beliau seorang Andalusia. Nama beliau Muhammad anak Ibrahim anak Abi Bakar bin Abdullah bin Malik bin Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Yahya, yang dikenal dengan Ibnu Abbad. Wa annahu yukna bi Abi Bakar, beliau juga diberi kinayah oleh orang dengan Abi Bakar Abdullah An-Nafazi. Wa yadhkuruna annahu himyarin nasab. Mereka menyebutkan kalau beliau itu berasal dari suku Himyar. Wa annahu ar-Runda baladan. Jadi beliau orang Runda. Negerinya di Runda. Kelahiran beliau, ulida Ibnu Abbad di Runda. Jadi Ibnu Abbad ini dilahirkan di wilayah Runda, wahiyya madinatun waqi'atun bi junubil Andalus fi thariq baina Asbiliyah wa Malikah. Nah, jadi beliau ini Ronda ini, Ronda bahasa kita, Runda, satu kota yang berada di selatan Andalus, junub selatan Andalusia, di jalan antara Asbili dan Malikah. Enggak tahu saya ini, lihat peta. Pada tahun 733 Hijriah atau Masehi 1332 sampai 1333. Kisaran ini. Wa kanat Rundah fi dzalikal waqti mustaqirrah tamaman tahta hukmil muslimin. Jadi wilayah Ronda ketika itu memang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi beliau seorang ahli ilmu tentunya ya. Jadi waqat tawalla abuhu wa khaluhu amra tansyiatihi wa ta'limihi mundul bidayah. Jadi beliau pertama sekali belajar kepada bapak beliau, kepada paman di pihak ibu. Dari awal. Fa akhadha an walidihil Quran, beliau belajar Quran dari bapak beliau. Wa tamma hifdzah, beliau menyempurnakan menghafal Quran ketika umur 7 sanawat.
7 tahun udah hafal Quran. Wa akhadha an khalihi uluman lughah. Beliau mempelajari tentang ilmu lughat, nahwu, saraf segala macam dari paman beliau dari pihak ibu Khal. Wa tatalammaza arunda aidan biranda. Jadi Syekh Syekh Rundi ini juga belajar di Rundah ala asatidza akhara kepada ustadz-ustadz yang lain, yaitu Syekh Faqih Al-Khatib Abu Hasan Ali bin Hasan Ar-Rundi. Wa qad dafa'ahu tumuhu ila istikmali ta'limi fi sairil ulumil islamiyah ala aidi asatidzata akharin fi ghairi baladi. Jadi keinginan beliau untuk mendapatkan ilmu yang banyak mendorong beliau untuk belajar lagi kepada banyak guru-guru yang lain yang ada di negeri beliau. Lidzalika najiduhu yarhaulu ilal maghrib. Karena itu kita mendapati, ketika kita membaca sejarah, kita mendapati beliau itu berangkat ke daerah Maghrib Spanyol. Wa yatufu bi biladihil mukhtalifah. Beliau pergi keliling ke negeri-negeri yang berbeda. Wa yattasilu bi asatizah muta'addidin. Beliau berhubungan dengan banyak ustaz fil ulumid diniyah, dalam berbagai macam ilmu agama, ala ikhtilafiha, dalam berbagai macam ilmu agama. Kama aqama bitil masan wa faris liyakhudha an ulama'iha. Beliau juga tinggal di Tilmasan, di Persia, untuk mengambil ilmu dari tokoh-tokohnya. Jadi beliau awalnya mempelajari fikah, tafsir segala macam. Jadi di kemudian hari juga beliau baru mempelajari tasawuf sama seperti Syekh Athaillah sebelumnya. Wa ba'da dirasatir Rundi lil ulumid diniyah ala hadal wajah. Sesudah Syekh Randi ini mengkaji berbagai macam ilmu agama, najiduhu yattajihu faj'atan ila suluki tariqit tasawuf. Kita dapati beliau tiba-tiba beliau berbalik arah menuju tarikat tasawuf. Jadi pertanyaannya begini, walakin mad dawafi allati ja'alat ar-Rundi yaqbalu 'ala tasawuf. Apa kira-kira yang mendorong beliau hingga beliau mempelajari tasawuf? Innal mutarajjimuna lahu lam yata'aradu li bayani hadhihi dawafi. Para penulis biografi beliau tidak ada yang menyebutkan penyebab beliau mengkaji tasawuf. Wa kullu ma najiduhu ladaihim ibaratun li Rundi qalaha an nafsi indama tawajjaha li suhbati Syekh Sufi Ibnu Ashir. Yang kita tahu dari ungkapan mereka para penulis sejarah itu, mereka menulis untuk Syekh Randi. Ucapan beliau sendiri ketika beliau mulai berteman dengan Syekh Sufi namanya Ibnu Ashir dan teman-temannya Ibnu Ashir di Busala. Beliau berkata tentang kenapa beliau jadi mempelajari Sufi. Qasattuhum liwujudani salam hamahum. Aku menuju mereka karena pengen mendapatkan keselamatan bersama mereka. Apa yang kita pahami dari ucapan ini? Aku menuju mereka para Sufi supaya aku mendapatkan keselamatan bersama mereka. Apakah sebelumnya enggak ada keselamatan? Fa idza kana al-amru kadzalik, bila memang yang mendorong beliau seperti itu, fa innahu ya'ni anna Rundi kana qabla suhbatihi lahum yu'ani min adami wujdanir rahwa tuma'ninah li sababin la na'lamu. Itu bisa menunjukkan, kita bisa memahami bahwa Syekh Rundi ini sebelum beliau berteman dengan para ahli sufi, sebelum belajar tentang kesufian, beliau semacam merasa tidak mendapatkan kedamaian, tidak mendapatkan ketenangan karena sebab yang kita nggak tahu sebabnya. Intinya akhirnya beliau kembali kepada tasawuf. Jadi langsung ini terakhir ini saya baca tentang mukaddimahnya. Kemudian nanti langsung menuju kepada menuju kepada hikmah dari hikam. Jadi Syekh Randi ini punya banyak karangan. Karangan beliau antara lain Ghaisul Mawahibil Aliyah bi Syarhil Hikamil Athaiyah, yaitu syarah beliau terhadap hikam namanya Ghaisul Mawahibil Aliyah bi Syarhil Hikamil Athaiyah. Jadi yang kitab yang akan kita baca ini. Kemudian Nadhmul Hikamil Athaiyah, beliau juga menadam hikam Syekh Athaillah yang kalam nasar itu beliau nazam. Kemudian beliau juga punya kitab namanya Rasailul Kubra. Kemudian beliau punya kitab Rasailus Sughra. Kemudian kitab beliau Tahqiqul Alamah fi Ahkamil Imamah. Kemudian Majmu'atu Khutab, kumpulan khutbah-khutbah beliau. Kemudian ada ayatun murattabatun ala asma'illahil husna, doa-doa yang disusun berdasarkan asma'ullah al-husna.
Kemudian ajwibah fi masailil ulum, jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah pengetahuan. Rasailun ala kutil kulub, ada beberapa risalah terhadap kitab Kutil Kulub. Kutil Kulub ini karangan Syekh Abu Talib Al-Makki yang banyak dikutip oleh Imam Ghazali ketika beliau membuat kitab Ihya beliau, namanya Kutil Kulub. Kemudian Fathut Tuhfah wa Idha'is Syarfah dalam ilmu hadis. Barangkali sudah sampai di sini saja. Jadi nanti pelan-pelan di waktu yang lain mungkin perlu kita ulang lagi membaca mukadimahnya. Jadi hikam Syekh Athaillah semuanya berjumlah 264 bait. 264 hikmah semuanya. Wa hadza ghairu muqatabati Ibni Athaillah li ba'di ikhwanihi wa munajatihil mustamilah ala katsirin minal hikam. Ini tidak masuk dari tulisan-tulisan Syekh Athaillah kepada teman-teman beliau dan munajat-munajat beliau di akhir kitab, di mana dalam munajat itu mengandung banyak hikmah juga. Jadi hikmah secara umum itu yang garis besarnya 264 hikmah. Nanti ada tambahan hikmah-hikmah yang lain yang ada dalam doa dan munajat beliau. Jadi banyak pembahasan ini, para ulama telah bekerja keras. Hikam ini sangat banyak sekali syarahannya, lebih dari 24 syarahan yang ada sekarang ini. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah besok langsung kita mulai memasuki hikmah-hikmah yang ada dalam hikam. Semoga Allah memberi kemudahan. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'af wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.